Datuk Pengerusi kerana membenarkan saya untuk memulakan perbahasan untuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Saya berasa kecewa kerana Yang Berhormat Menteri tak ada untuk menjawab perbahasan ini. Yang pertamanya berkenaan dengan 030000 operasi. Saya nak tanya kepada pihak kementerian, mengapakah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menyalahgunakan kuasa untuk menyita dan juga mengambil 2 komputer dari Malaysia Kini 2 hari yang lepas, kerana satu video yang dimuatkan dalam Kini TV yang berkait dengan satu sidang abar yang dibuat oleh Datuk Khairuddin berkenaan laporan beliau terhadap SPRM berkenaan dengan peguam negara. Apakah tindakan ini untuk menyita komputer dan juga menyita pejabat Malaysia Kini ini telah mencabuli kebebasan internet dalam negara kita yang dijamin oleh kerajaan semasa kerajaan menubuhkan Multimedia Super Corridor? Ini merupakan satu penyalahgunaan kuasa, dan mengapakah media alternatif ataupun media ini di... Sebentar ya, Mat. Saya nak cek sebenarnya ini dalam kes mahkamah ke tak? Adakah dalam kes mahkamah? Dia belum kes mahkamah, dia hanya menyita. Okay. Dia menyita. Tak apalah, saya minta penjelasan Menteri. Okay. Tak salah kan? Tak salah. Ya, teruskan ya. Datuk, yang betul tak salah. Ya. Saya cuma kata, baik, tindakan menyita ini hanya berlaku 2 hari yang lepas. Okay. Adakah ini, mengapakah pihak SKMM menyalahgunakan kuasa untuk cuba menutup ataupun memberikan tekanan kepada media, terutamanya media alternatif seperti Malaysia Kini? Kerana ini merupakan satu tindakan yang cukup tidak adil kepada pihak media. Kalau tindakan Datuk Khairuddin itu menyalahi undang-undang, pihak berkuasa bolehlah menyiasat Datuk Khairuddin yang membuat laporan itu. Mengapakah orang ataupun media yang melaporkan berita itu pula dihukum dengan menyita pejabat mereka dan 2 komputer telah diambil? Saya berharap satu komitmen, satu penjelasan dapat diberikan dan supaya perkara seperti ini tidak lagi berulang. Yang kedua ni Datuk Ketua 06000 berkenaan dengan jasa. Saya nak tanya berapakah kos yang telah dibelanjakan oleh jasa untuk membawa Arukanda ke Australia, ke Sydney, untuk memberikan penjelasan kepada pelajar-pelajar di Sydney berkenaan dengan 1MDB. Dan ini bukan merupakan satu-satunya acara yang telah diadakan oleh jasa, membawa Arukanda ke sana ke sini. Ke universiti-universiti tempatan pun ada banyak kali telah dibawa Arukanda ini, dan memang ramai pelajar-pelajar telah mengkritik sesi-sesi ini sebagai satu sesi brainwashing, kerana bukannya satu sesi ilmiah, bukannya satu sesi yang boleh membenarkan perbahasan dan perdebatan, tetapi seolah-olah satu sesi untuk membersihkan nama 1MDB. Dan apa yang kita telah dapati di Sydney ialah pihak yang mengaturkan perjumpaan ini dan juga speaker itu, iaitu Arukanda, tak berani menjawab soalan-soalan yang kritikal, terutamanya apabila pihak penganjur telah mengeluarkan ataupun menghalau seorang pemberita daripada Australia, daripada Wall Street Journal, kerana cuba bertanya soalan kepada pihak penganjur. Saya melihat dalam buku bajet kita, dalam jasa, objektifnya ialah membentuk masyarakat Malaysia yang berkeyakinan diri, matang, kukuh nilai, moral dan berjiwa patriotik. Saya nak tanya, kalau jasa sendiri membuat satu program, membawa seorang penceramah pergi ke luar negara, ada wartawan nak tanya soalan, tak berani jawab, tak berani berdepan dengan wartawan, bagaimana ini dapat mengatakan bahawa ini jasa boleh membentuk masyarakat kita yang berkeyakinan diri? Jasa sendiri tak berkeyakinan diri untuk menjawab persoalan-persoalan, tak berani menjawab apa-apa yang mempertahankan kebenaran. Ini saya persoalkan, dan kita harap pihak Timbalan Menteri yang menjawab nanti dapat memberikan butiran berapakah kos yang telah dibelanjakan oleh jasa, terutamanya dalam sesi-sesi ceramah berkenaan dengan 1MDB ini, dan khususnya berkenaan dengan lawatan ke Australia baru-baru ini. Yang ketiga, Datuk Pengerusi, 09000 berkenaan dengan bernama. Saya ada baca satu berita pada pagi tadi bahawa seorang pengacara dalam bernama TV yang bernama Datuk Dalan Makmur telah membuat aduan bahawa program beliau, iaitu Ruang Bicara, telah diberhentikan, bukan diberhentikan, tetapi apabila beliau cuba beberapa hari yang lepas, 2 hari yang lepas, yang cuba membuat satu program live secara langsung dalam program Ruang Bicara yang untuk membincangkan pemata, beliau telah tidak dibenarkan untuk menghostkan program itu.
20 minit sebelum siaran langsung live, 20 minit sebelum siaran itu dijalankan. Alasannya ialah penerbit program tersebut telah dihubungi oleh seseorang yang memberikan arahan dengan menggunakan nama isteri Perdana Menteri, Datuk Seri Rosmah, mengatakan bahawa pengacara ini tidak disukai, dia tak boleh host program itu. Saya nak bertanya kepada pihak kementerian pada malam ini, siapakah seseorang itu yang membuat panggilan tersebut? Adakah seseorang itu boleh begitu berkuasa, boleh mengatasi kuasa menteri, boleh menguasai kuasa timbalan menteri, boleh mengarahkan bernama untuk menukar host itu pada bila-bila masa? Kalau itu, siapa-siapa tak suka host bernama TV itu, bolehlah panggil kepada bernama, cakap pakai nama lah, nama isteri Perdana Menteri, begitu kuasanya, kita tak boleh tukar host itu pada bila-bila masa. Jadi saya harap perkara ini dapat diberjelaskan. Adakah benar bahawa penerbit telah menerima telefon daripada seseorang itu, dan siapakah itu, mengapakah penerbit itu boleh menukarkan pengacara itu oleh kerana hanya satu telefon daripada seseorang yang dikatakan membuat telefon itu bagi pihak isteri Perdana Menteri? Apakah itu SOP dalam bernama? Kalau kementerian sendiri tak boleh mempertahankan kewibawaan dan juga kebebasan pengacara sendiri, apakah ini menunjukkan bahawa menteri sendiri tak ada kuasa terhadap bernama TV? Betul-betul saya juga nak menyentuh sedikit berkenaan dengan dasar industri kreatif negara dalam kod 53000 dan juga 100,000 FINAS. Dasar industri kreatif negara diperuntukkan 130 juta ringgit. Dan saya nak tanya ialah bagaimanakah 130 juta ringgit ini dioptimalkan, digunakan, diperuntukkan? Kerana saya lihat bahawa pada tahun depan peruntukan ini telah bertambah berkali ganda, kerana sebelum ini, tahun ini taklah sebanyak 130 juta diperuntukkan. Bagaimanakah 130 juta ini akan diperuntukkan? Memang kita rasa bahawa filem-filem tempat kata kita, dasar-dasar kreatif negara kita perlu ditingkatkan, dibangunkan. Tetapi saya rasa kita perlu mengambil satu pendekatan bahawa filem-filem negara kita, filem-filem Malaysia ini perlulah kita galakkan keberbalaian. Apa yang berlaku tahun ini dalam Festival Filem Malaysia, kita harap tidak berulang lagi. Saya dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengatakan bahawa saya menghargai peranan yang telah dimainkan oleh menteri, bahawa dalam isu Festival Filem Malaysia tahun ini, yang pada satu ketika pencalonan beberapa filem yang bukan dibuat dalam bahasa Malaysia tidak dicalonkan dalam kategori filem terbaik Malaysia. Isu tersebut diselesaikan selepas ada campur tangan daripada pihak menteri. Memang kita menghargai peranan yang telah dimainkan oleh menteri, tetapi saya rasa dasar FINAS, dasar kementerian dalam filem-filem, dalam mempromosikan filem-filem Malaysia itu perlulah mengambil kira keberbalaian dalam negara kita. Janganlah kita membiarkan bahawa oleh kerana bukan konten filem itu tak banyak menggunakan bahasa Malaysia, walaupun kandungannya ala Malaysia, kandungannya bersifat rakyat Malaysia, itu tidak dianggap sebagai filem Malaysia. Kita harap ini dapat diperbetulkan, kerana kita rasa filem-filem seperti Olah Bola, seperti Jagat, khususnya Olah Bola yang saya sendiri ada tonton, memang filem-filem tersebut telah bukan sahaja merupakan satu filem yang amat bermutu tinggi, tetapi ia telah menaikkan semangat kenegaraan, semangat perpaduan di antara kaum-kaum kita. Dan saya rasa Yang Berhormat Datuk Pengerusi sendiri pun boleh bersetuju, kerana filem tersebut memaparkan bintang-bintang bola sepak kita pada tahun 80-an, dan filem itu telah berjaya menyatu padukan rakyat Malaysia. Dan sesiapa sahaja yang menonton filem tersebut akan merasakan bahawa itulah masyarakat Malaysia yang kita harapkan dapat dikekalkan pada hari ini. Jadi saya rasa filem-filem seperti itu perlulah kita promosikan, kita bangunkan, dan kita harap insiden yang berlaku dalam Festival Filem Malaysia pada tahun ini tidak akan berulang lagi. Kita harap penganjuran Festival Filem Malaysia akan dapat diperbaiki supaya filem-filem yang merangkumi semua filem-filem yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia itu dapat kita bangunkan bersama. Yang akhir sekali saya nak tanya ialah, adakah kontrak Ketua Pengarah FINAS Datuk Kamal Osman akan diperbaharui? Kerana nampaknya Ketua Pengarah ini amat popular di kalangan penggiat-penggiat seni, dan saya baru baca ada satu berita bahawa ada satu petition di kalangan penggiat-penggiat filem dan juga seni telah membuat satu petition kepada pihak kementerian supaya memperbaharui kontrak Datuk Kamal Osman untuk terus
merajui Finas. Terima kasih.